Kita ucapkan kepada rakan kita Siti Nur Fadia yang telah pun memberikan laporan berkaitan dengan pembersihan pantai, dan ramai yang telah pun keluar nampaknya untuk membantu membersihkan pantai. Ini adalah suatu usaha yang murni yang juga kita akan dapat lihat mungkin di kawasan-kawasan lain, kerana sekarang sudah semakin ramai pengunjung ke kawasan-kawasan percutian di pesisir pantai. Jadi kalau bercuti bersama dengan sisi keluarga, pastikan anda juga membersihkan tapak-tapak percutian yang telah anda lawati. Terima kasih. Seterusnya kita akan bincangkan tentang imunisasi, dan kita akan back to basic. Kita akan bincangkan tentang apakah vaksin dan terutama sekali kepentingan program-program seumpama ini kepada kanak-kanak. Kerana walaupun isu vaksin COVID-19 ini di Malaysia hanya 2.5% atau kurang daripada rakyat dewasa enggan pergi untuk menerima vaksin. Namun keadaan ini juga mencetuskan pelbagai pertanyaan tentang program-program imunisasi sedia ada yang telah lama bertapak di Malaysia dan telah memberi manfaat kepada seluruh negara. Bahkan ada yang telah membantu untuk menghapuskan sama sekali beberapa gejala wabak penyakit yang terutama sekali menimpa kanak-kanak. Dan kita akan bersama dengan tetamu yang sudah pun bersedia di Zoom, saya kira, untuk bersama dengan kita pagi ini. Secara Skype kita akan bersama dengan Dr. Amy Nordiana Muhammad Nasir yang telah pun bersedia. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami pagi ini. Kita akan membuat perbualan secara back to basic untuk membincangkan tentang program imunisasi kanak-kanak. Tetapi saya kira apakah itu imunisasi dan apakah itu vaksinisasi merupakan dua persoalan yang paling basic yang ditanya oleh segenap lapisan masyarakat satu ketika dulu. Rasanya semakin ramai yang sudah tahu, namun mungkin kita ulang kaji sedikit. Apakah itu imunisasi, apakah itu vaksinisasi? Silakan Doktor. Ya, itu adalah dua yang selalu keliru, orang confuse. Kan? So imunisasi itu kita kata adalah pembentukan imuniti di dalam badan selepas pemberian vaksin. So manakala vaksinasi is proses pemberian vaksin tersebut kepada individu lah. Okey, sama ada diberi secara oral ataupun secara suntikan. Tapi yang kita sedia maklum, dalam program imunisasi kebangsaan, semua vaksin diberikan secara suntikan lah. Jadi berapa jenis vaksin terkandung dalam program ini? Okey, sekarang ini di dalam program imunisasi kebangsaan kita ada 11 jenis vaksin untuk mencegah 13 jenis penyakit cegahan vaksin lah untuk kanak-kanak. Dan setakat ini kalau kita boleh rumuskan, walaupun vaksin ini pelbagai, jenis virusnya pelbagai, ada juga vaksin untuk bakteria. Namun apakah yang berlaku kepada tubuh badan kita apabila menerima sesuatu jenis vaksin? Okey, so bila kita menerima vaksin ni, so dalam vaksin ni dia ada antigen. Okey, antigen bakteria atau virus tersebut. So bila seorang kanak-kanak itu mendapat vaksin, tubuh badannya akan bagi reaksi, akan ada reaksi di mana berlakunya pembentukan antibodi. So pembentukan antibodi ini adalah spesifik terhadap vaksin tersebut saja, terhadap penyakit tersebut saja. Sebagai contoh, kalau kita beri vaksin untuk hepatitis B misalnya, so antibodi yang terbentuk hanyalah untuk hepatitis B. So apabila penyakit jangkitan hepatitis B itu dihidapi oleh kanak-kanak, bila datang pada kanak-kanak dan kanak-kanak itu telah divaksin, so antibodi yang dah sedia ada di dalam badan itu akan mampu mengenal virus tersebut dan melawan jangkitan tersebut lah. So keadaan ini adalah sama macam proses kalau kena dengan jangkitan hepatitis B itu sendiri. Namun dengan vaksin kita akan mencegah daripada mendapat komplikasi jangkitan dan juga jangkitan yang serius lah. Jadi ini adalah fungsi tubuh badan kita yang luar biasa, memory B cells dan juga T cells yang menghasilkan antibody yang spesifik terhadap jenis-jenis penyakit yang divaksin tadi. Jadi walaupun vaksin ini datang daripada luar, tetapi ia tetap menggunakan keajaiban sistem tubuh badan kita ini untuk melawan pelbagai jenis penyakit. Bagaimana sebenarnya ia memberi perlindungan kepada keluarga dan juga masyarakat? Kerana kalau kita memberi vaksin kepada seorang individu sahaja, bagaimana ia melindungi sekelompok manusia yang ramai?
Okey, so ni kita kata yang kita selalu dengar mengenai immuniti kelompok ataupun herd immunity, we say herd immunity. So bila satu kelompok itu ramai yang divaksin, kita perlukan secara general lebih daripada 85% satu populasi divaksin. So penyebaran penyakit itu akan berkurangan, sebab bila kita dah kena vaksin, kita akan susah untuk menghadapi jangkitan dan kita akan sukar untuk menyebarkannya, sebab semua dah kena vaksin. So penyakit itu tidak akan tersebar dengan senang lah. So di situ kita akan mengawal proses endemik, akan tak ada proses endemik. So kanak-kanak pun akan terlindung lah, especially untuk kanak-kanak yang tak boleh mendapat suntikan imunisasi kan. So kita akan dapat mencegah proses jangkitan itu. Yang tak boleh itu adalah yang mempunyai masalah kesihatan lain. Ya, betul. Mana yang ada masalah kesihatan lain seperti mereka yang menggunakan ubat immunosuppression. So mereka tidak boleh menerima suntikan vaksin. So mereka bergantung kepada masyarakat di luar, komuniti di sekitar mereka untuk mendapatkan vaksin. So secara tak langsung mereka akan dilindungi. Ini terutama sekali kanak-kanak yang terpaksa melakukan pemindahan organ ketika kecil. Jadi untuk mereka akan terpaksa menggunakan apa yang disebutkan immunosuppression oleh doktor tadi sepanjang hayat. Jadi mereka mempunyai kadar imuniti yang lebih rendah berbanding dengan orang lain, dan ini menyebabkan mereka tidak boleh sebenarnya dilindungi oleh vaksin secara langsung. Namun imuniti kelompok tadi memberi perlindungan secara tidak langsung kepada mereka. Namun persoalan yang sering ditanya, kenapa vaksin ini diberikan kepada bayi dan kanak-kanak? Adakah sistem imuniti mereka cukup matang untuk membina imuniti tadi? Okey, kenapa kita berikan adalah kerana bayi dan kanak-kanak ni sistem imuniti mereka adalah rendah. So kita nak boost dia punya sistem imuniti, supaya mereka dapat melawan penyakit-penyakit yang berbahaya lah di kalangan mereka. So bila kita bagi vaksin, dia akan dapat antibody tersebut, so mencegah mereka daripada mendapat penyakit dengan vaksin ni. Dan kenapa sebilangan vaksin diberi beberapa kali, doktor? Okey, kita tahu ada vaksin yang bagi 1 kali, 2 kali, 3 kali. So kita perlukan vaksin ini beberapa kali, supaya dia dapat mencapai tahap penyakit imuniti yang tinggi dalam badan. So mungkin first time kita cocok is just about 30% antibody yang terbina, and then second time and then third time, supaya almost 100% antibody ada di dalam badan untuk mencegah jangkitan pada masa hadapan. Jadi pemberian dos ketiga ataupun booster bukanlah sesuatu yang baru ataupun bukan terminologi baru, doktor? Bukan. Terdapat pelbagai bahan dalam vaksin, ada adjuvant, ada pelarut dan sebagainya, yang kita pun tak pasti apa sebenarnya kandungan ini. Bunyinya agak eksotik. Adakah yang selamat sebenarnya untuk kanak-kanak, doktor? Okey, so dalam vaksin ni ialah kita menggunakan antigen, bahan daripada virus atau bakteri yang dilemahkan. So kita perlukan komponen-komponen yang ekstra, seperti pengawet, bahan penstabil dan adjuvan, supaya macam contohnya pengawet tu kita perlukan supaya tiada pembiakan kulat dalam vaksin tersebut, supaya dia safe, dia selamat. Kemudian adjuvan supaya dia boleh bertindak balas dengan lebih bagus lagi dalam tubuh badan kita. Okay, so benda-benda ini kita perlukan untuk membiarkan supaya vaksin ini adalah selamat digunakan, dan tubuh badan kita dapat menghasilkan antibody yang secukupnya untuk melawan penyakit itulah. So kandungan bahan-bahan yang ekstra di dalam vaksin ini selain daripada antigen adalah supaya adalah dalam kandungan yang kita kata sekecil saja kandungannya, untuk stabilkan
antigen itu. Doktor, kejayaan program-program imunisasi di seluruh dunia adalah memberangsangkan di Amerika Syarikat. Misal kata, rotavirus telah dihapuskan sama sekali di kalangan kanak-kanak. Di Malaysia pula, bagaimana tahap kejayaan program imunisasi kebangsaan yang telah bermula sekian lama dan telah pun mendapat reputasi antara yang terbaik di dunia dalam mengawal penyakit-penyakit? Okey, so kita telah, seperti mana kita tahu, kita dah berjaya eradicate polio. Okey, dan sekarang ni kita sedang cuba untuk eradicate measles pula, demam campak. So setakat ini kita punya liputan imunisasi amat bagus di kalangan kanak-kanak. So kita harap satu hari kita juga akan dapat membasmi jangkitan demam campak lah. Antara vaksin baru, vaksin pneumokokal, vaksin tuberkulosis ataupun BCG untuk bayi yang juga telah agak lama diperkenalkan, tapi untuk mereka yang berusia 30 tahun dan ke atas, mungkin mereka rasa ia adalah sesuatu yang baru kerana seperti saya menerima vaksin ketika berusia 12 tahun untuk BCG, tapi kini untuk kanak-kanak yang lebih awal telah pun dimulakan program-program ini. Ingin juga saya bertanya kepada doktor tentang golongan yang menolak vaksin, yang enggan menerima vaksin. Bagaimana doktor boleh meyakinkan mereka supaya vaksin ini sebenarnya selamat dan berkesan dalam menghapuskan dan juga mengawal penyakit-penyakit berjangkit yang berbahaya, terutama sekali kepada kanak-kanak? Okey, di Kementerian kita faham ada golongan yang tidak mahu menerima vaksin atas beberapa sebab. Okey, yang kita tahu dari sebab-sebab mereka adalah kerisauan mengenai kandungan vaksin. Jadi apa yang saya ingin tekankan di sini bahawa vaksin-vaksin ini adalah selamat. Kandungan yang dihasil yang ada di dalam vaksin itu adalah yang telah terbukti tidak mendatangkan kemudaratan yang teruk kepada kanak-kanak. Ia adalah sama yang telah diuji selama beberapa tahun sebelum diberi kepada kanak-kanak ini. Dan ia sangat penting kerana kanak-kanak tidak memiliki sistem imuniti yang bagus, yang kuat seperti orang dewasa. Jadi kita perlu berikan vaksin ini kepada mereka supaya imuniti badan mereka lebih tinggi, dan juga mereka akan dicegah daripada penyakit yang boleh membawa kepada kecacatan kekal dan juga kematian. Ya, betul doktor. Seperti tuberkulosis yang cukup berbahaya di kalangan kanak-kanak berbanding dewasa. Terima kasih kita ucapkan Dr. Amy kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan kepada yang mempunyai persoalan tentang imunisasi, imunologi dan sebagainya, rujuklah pada pakar seperti Dr. Amy. Jangan